Okey, kita sambung topik yang seterusnya iaitu untuk join classroom. Okey, kalau tadi kita dah belajar tentang bagaimana untuk jemput pelajar. Okey, sekarang kita tengok pula bagaimana situasi untuk join classroom lah. Okey, untuk membolehkan pelajar join classroom kita, pertama buka dulu kelas kita sebab kita sebagai pengajar. Seperti yang telah dibincang sebelum ini, ada beberapa kaedah untuk kita jemput pelajar lah. Antaranya kita gunakan kelas code seperti ini, di mana kita kongsikan kod ini kepada pelajar. Atau cara kedua, kita pergi pada people dan klik kepada invite student. Okay, masukkan email pelajar kita. Contoh, ini, jemput dia, invite. Okay. Atau juga kita juga boleh jemput tenaga pengajar lah, juga melalui email. Contoh, okay. Tak digunakan ya, ada masalah domain sikit. Okay, dismiss. Sebab kita jemput orang daripada institusi lain, jadi ada masalah sikit. Okay, jadi ini contoh cara untuk jemput lah. Atau cara kedua sebenarnya, kita juga boleh jemput menggunakan invite link. Contoh sini katakan saya copy ni, saya buka saya punya media sosial ataupun mungkin WhatsApp dan sebagainya. Okay, katakan saya buka satu daripada saya punya page ni ataupun saya punya group. Okay, tampal kat sini. Lepas itu, dan kemudian klik send ya. Itu dia. Okay, ini kita jemput gunakan link lah. Okay, so ada 3 cara utama ni. Okay, sama ada melalui jemputan melalui kod tadi, iaitu kita punya kod kelas, ataupun melalui invite by email ataupun invite by invite link tadi ni. Okay, yang pertama. Okay, sekarang kita lihat pula bagaimana keadaan bagi paparan pelajar pula. Okay, katakan saya log out sini, sign out. Next ada account. Okay. Okay, so sekarang saya login sebagai user lain. Okay, ini adalah contoh classroom yang pelajar ni lah contohnya ya. Ini classroom saya sebenarnya. Okay, jadi di sini kita akan nampak kelas-kelas yang sama ada kita yang kita adalah sebagai pengajar ataupun kita sebagai pelajar. Kat sini kalau anda lihat, ini contoh-contoh kelas lain yang saya adalah pelajar. Ini cikgunya, ini cikgunya, ini cikgunya. Okay, jadi ada pelbagai lah. Okay, cuma untuk jemputan tadi, tadi kalau anda lihat kita dah jemput diri saya sendirilah. Jadi saya buka kepada saya punya email. Okey, patutnya ada satu email yang saya terima daripada Classroom menyatakan ada invitation. Okey, ini adalah dia email yang saya terima daripada Classroom. Okey, hello, kelas JIK invited you to kelas bahasa Arab. Okey, kalau kita katakan pelajar ni setuju, dia klik saja join. Okey, hanya klik join saja dan akan nampak di sini. Class not found. Sudah, kenapa? Ini mungkin sebab tadi kita punya link tu dah outdated lah. Sebab tadi saya dah keluar sekali. Kita tengok hasil ada lagi. Ni yang terbaru. Ni yang terbaru. Tadi tu dah outdated. Okay, dah expire. Ini baru betul. Join. Join class. You've been invited to join bahasa Arab. You are signed in as Abang Sam. Click join. Okay, selepas klik join, pelajar tersebut akan nampaklah paparan classroom yang telah dijemput tadi. Okay, sebagai contoh sini adalah kelas bahasa Arab. Okay.
Cuma untuk pelajar, paparannya sikit berbeza, iaitu hanya ada stream, classwork dan juga people. Grade tak nampak ya. Grade hanya untuk paparan teacher ataupun guru sajalah. Okey. Okey. Kat sini kita boleh nampak pelajar akan nampak apa yang cikgu ataupun pensyarah telah publish lah. Okey. Topik-topik ni pula hanya akan terpapar sekiranya dalam topik tersebut ada kandungan. Kalau topik tersebut tidak ada isi kandungan dia, tidak ada material, tak ada kursus sebagainya, maka topik tersebut akan tersembunyi lah. Okay? Tak akan nampak pada skrin, tapi kat sini kita nampak. Okay? Sebab semuanya ada kandungan dia. Okay. Dekat skrin ni kita akan nampak pengumuman-pengumuman ataupun segala makluman perkara terbaru yang berlaku dalam classroom kita. Contohnya ada ujian, ada pretest, ada tugasan yang telah dihantar ataupun telah dihasilkan oleh pensyarah kita. Okay. Macam pelajar saya sendiri, biasanya dia orang tak suka tengok classwork. Dia suka tengok kat stream saja, apa yang terbaru. Kat sini dia akan nampak dan dia akan klik untuk tengok apa yang ada. Okay. Untuk classwork tadi dan untuk people, okay, kita nampak sini lah. Oleh kerana tak ada pelajar lain, saya tak nampak kawan-kawan saya yang lain. Saya hanya nampak siapa saya punya teacher sahaja. Okay. Okay, untuk bahagian classwork ni, tanpa para pelajar, mereka akan nampak antaranya topik-topik yang ada pada kita punya classroom ni. Topik-topik dia. Topik satu apa, topik dua apa dan sebagainya. Dia akan nampak rekasan lah. Okay, ataupun all topik, nampak semua topik. Juga, jika sekiranya ada kerja, pelajar boleh lihat segala kerja yang mereka terima lah. Okay, your work. Okay, kat sini pelajar akan nampak senarai. Ada ujian 1 assign telah diterima tapi belum dibuat. Pretest juga assign. Tugasan 1 assign. Ni quiz biasa assign. Ni pun assign. Okey, semuanya telah kita terima tapi kita belum respon. Okey, untuk yang keempat atau kelima tugasan tadi ni, ada satu saja yang ada due date. Ini yang pelajar kena ambil note lah, yang kena betul-betul maklum. Ini kena hantar segera. Yang lain tak apa, tak ada due date, so pelajar boleh abaikan kan. Untuk yang ni pelajar kena betul-betul alert lah. Contoh sini tugasan 1. Okey, dah nampak. Boleh tengok sini due detail. Okey, kat sini pelajar boleh nampak. Okey, tugasan 1 ni adalah 100 markah. Pelajar dikehendaki menghasilkan laporan secara berkumpulan, cari maklumat, kemudian siap laporan dan hantar persembahan sekali. Okey, untuk pelajar ni tadi, bagi tugasan macam ni, mereka perlu upload laporan. Kat sini, pelajar boleh nampak ada satu butang your work untuk add or create. So, apa yang pelajar perlu buat adalah, dia kena siapkan laporan tersebut mengikut format yang telah ditetapkan oleh pensyarah ataupun guru, kemudian klik pada add or create. Dia boleh pilih sama ada untuk upload file daripada komputer dia ataupun terus file di sini saja menggunakan Google Docs. Yang ni maknanya kita buat file baru lah, buat secara real time dekat kita punya komputer. Tapi kalau pelajar dah buat laporan tersebut pada komputer, apa yang mereka perlu buat adalah klik pada file, cari dekat dia punya komputer laporan yang dah siap tadi contohnya. Ini contoh saja. Okey, katakanlah ni contoh. Ni gambar ya. Ni besar kan ni, tak boleh. Download lah ya. Okey, katakanlah katakanlah ni contohnya. Okey, tu je. Contoh je ya. Okey. Kemudian klik upload. Okey. Di sini akan nampak dia punya file tadi. Ataupun katakan pelajar mungkin hantar 2 atau 3 file. So klik situ, sama juga. Klik file. Lepas tu upload, browse. Okey. Okey. Open. Nampak size dia tu. Okey, so ni adalah file yang dihantar oleh pelajar lah untuk disemak. Okey. Bagi pelajar, kalau mereka dah hantar, mereka sebaiknya
kena tekan turn in untuk memaklumkan kepada pesyarah mereka telah siap tugasan ni. Jadi kena ingatkan pelajar selepas dah selesai upload file ataupun create file tadi, okay, sama ada upload file ataupun create file yang kita ada kat sini ni, create file. Kalau sudah selesai, klik pada turn in. Bila turn in, maknanya pesyarah akan maklum bahawa pelajar dah hantar. Okay, adakah betul nak submit? Turn in. Ini tak pengesahan lah. Okay. Kemudian kalau nak chat dengan kita punya pengajar ataupun lecturer, pelajar hanya perlu terus type kat sini sajalah. Cikgu, saya sudah siap. Okay. Cuma sekiranya pelajar ingin menghantar fail lain ataupun katakanlah kita tegur dia, kita kata kerja kamu ni tak betul ni, tak lengkap, kena buat semula. Okey, jadi apa yang pelajar kena buat? Pelajar kena unsubmit untuk tarik balik apa yang dihantar dan hantar fail baru. Sebagai contoh, pelajar nak buang dulu ni, silap fail. Okey, so apa yang pelajar boleh buat adalah pelajar unsubmit. Okey. Okey, bila dah unsubmit, dia boleh padam mana yang silap tadi. Katakanlah, ni salah ni. So, salah hantar file, patut file ni saja. Okey, baru hantar semula. Ataupun mungkin buat file baru, upload semula yang baru. Okey. Lepas dah siap upload baru kita submit. Cikgu, saya sudah okay. Dah. Cikgu pula kena rajin baca lah. Rajin baca. Sebab pelajar ni dia suka kalau kita tanya, jawab. Kita jawab. Dia tanya, kita jawab. Maknanya ada interaktif kat situ ya. Jadi Google Classroom ni sangat-sangat membantu dari segi interaktiviti antara pelajar dan juga guru. Jadi guru kena main peranan juga. Okey, so dah hantar. Okey. Okey, kita pada classwork. Okey, itu adalah bahagian pada section view your work classwork, view your work. Okey, so tugasan satu dihantar. Katakanlah pretest pula. Nak tengok apa tugasan yang ada. Okey, view detail. Sila jawab semua soalan disediakan. Dia kata jawab ni saja, bukan hantar file jawab saja. So jawab sini. Nama Syam. Plan itu saja. Tanda telah bahasa Arab, pernah tahap penguasaan tidak fasih, akan masuk XXX. Itu dia ada point lagi. Masuk Y contohnya. Okay, submit. View score. Ada pula markah ya. Tak apa. Ini contoh saja lah. Mungkin saja kita nak test kan. Nak ujian saja. Okey. Okey, dah settle lah tu. Mark is done. Oh, kita kata tak ni apa? Dia kata tak submit tadi ya. Buat semula tak Okey, buat semula. Tak pandai X Y submit. Okey. Baru dia turn in baru dia turn in. Lepas kita klik open assignment tu. Okey. Lepas open assignment tadi tu baru kita nampak status dia turn in lah. Okey. Itu mungkin kita kena tengok semula ya yang tu. Okey, baru dia turn in. Kemudian tapi jangan risau ya kalau katakan pelajar kita tak buat tadi assignment tadi tu, sebabkan dia tak turn in sekalipun, kita masih lagi sebagai pengajar ataupun cikgu, kita masih lagi boleh capai data tersebut sebab dia telah direkodkan dalam Google Form. Dia dah direkodkan. Jadi tak ada masalah. Walaupun tak turn in, kita masih boleh semak lagi apa yang dihantar tadi. Jadi isu tu tak begitu serius lah, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, kembali semula seterusnya, kita tengok classwork yang lain. Ini pelajar ya, ini paparan pelajar. Pelajar yang paling penting adalah classwork. Sama ada tengok bahan sini ataupun tengok apa kerja-kerja yang mungkin dia perlu hantar. Klik pada view work. Okey.
Kita nak tengok yang bawah ni pula. Sudah sarapan? Saja je. Tengok apa soalan dia. Hello, cikgu. Turn in. Terus turn in saja. Okey, yang ni maknanya boleh dapat respon daripada kawan-kawan lain semua. Dia orang semua boleh jawab-jawab sini ya. Kalau untuk yang ni, soalan ni. Okey, classwork. Tengok apa lagi tugasan yang ada. Okey. Okey, sudah minum? Ni. Kita tengok. Okey, pelajar pun menjawab. Ya, sudah minum tapi tak makan. Turn in. Okey, ini adalah untuk question lah. Okey, untuk question. Okey. Okey, itu yang tak ada markah lah. Untuk yang tadi ni, sudah minum, sudah makan, tak ada markah pun. Okey, pretest tadi ada markah. Okey, tengok pada ujian pula. Okey, di detail. Okey, kat sini kalau kita lihat, statusnya adalah assign, maknanya tugasan ni telah diberi kepada pelajar ni. Dan untuk jawab, pelajar kena klik kepada form tersebut untuk menjawab ujian dia lah. Okey. Okey, nama. Email. Lihat, kita tengok ya. Dia ada fungsi semakkan. Masuk, dia akan keluar error ni. Okey, ni yang telah kita buat. Kena nombor. Mungkin nombor ataupun jumlah kantong ya. Okey, jawapan. Mana jawapan yang betul? Katakanlah saya buat A. Mana jawapan yang betul? B dan C. Mana jawapan yang betul? X. Tangguh. Dah. Assalamualaikum. Dan ke depan, angkat kaki ke atas. Lukiskan sebuah gambar khat. Kita pun tak ada file. Carilah apa gambar contohnya untuk tengok aja. Attachkan. Okey, manakah jawapan yang betul padanan dia? Itik adalah chicken pula ayam. Itik adalah duck, kucing adalah cat, lembu adalah cow. Contohnya. Okey, manakah yang bukan alat untuk kek? Tepung betul, gula betul, semen bukan. Submit. Okey. Okey, sini dah hantar ke pelajar. Kena klik kepada open assignment, baru kita akan nampak status dia berubah kepada done. Okey. Oh, tidak juga, minta maaf. Selepas dia hantar tadi, kalau kita lihat, kalau saya refresh tadi ni, pelajar tadi lepas dia refresh, memang automatik dia dah turn in selepas dihantar form tadi. Maknanya tak perlulah ya. Tak perlu tekan open assignment ni, tak ada masalah. Dia dah automatic turn in ya untuk form ni. Okey, selesai. Okey, jadi pelajar ni boleh nampak lah tugasan dia. Okey, yang pertama dah turn in, kedua dah turn in, tugasan dah turn in, pretest dah turn in, dia satu pun dah turn in, maknanya dia dah tak ada hutang, segala dah selesai. Okey, so itu adalah paparan untuk pelajar. Jadi bagaimana pula untuk pelajar lihat dia punya markah? Okey, itu bergantung kepada pesyarah lah. Oleh kerana tadi kita dah settingkan dalam setting dia kita tak enablekan fungsi view markah, maka pelajar belum lagi boleh melihat markah dia di sini. Okey, biasanya markah ni kita akan riliskan semasa final lah. Okey, jadi buat masa tak ada lagi. Okey, selain daripada lihat kerja, pelajar juga boleh lihat kalender. Yang ini adalah kalender untuk kelas lah. Okey, antaranya apa yang pelajar boleh lihat adalah ini tadi ni. Ini adalah due date untuk tugasan dia tadi. Tugasan itu pelajar nak klik cekkan laporan. Jadi mana-mana yang ada buat due date, pelajar akan nampak dia berada dalam kalender kelas. Contoh kat sini ya. Ini adalah assignment 1 yang
tarikh bibitnya adalah 31 hari bulan Ogos. Kita nampak di situ. Juga pelajar boleh lihat kelas draft folder. Okey, kelas draft folder ni adalah folder Google Drive di mana semua bahan-bahan didapatkanlah. Jadi pelajar boleh nampaklah bahan-bahan yang ada kat situ. Okey. Okey, biasanya dia akan nampaklah file yang dia dah hantar dan sebagainya. Okey, saya ikut. Okey, kita lihat pula paparan guru bagaimana hasil yang guru nampak selepas pelajar dah respon tadi ni. Okey, saya masuk sini pula. Sign in sebagai cikgu. Verify. Okey, classroom. Baik. Okey. Okey. Jadi di sini kita boleh nampak telah ada seorang pelajar yang berdaftar lah. Okey, kalau kita lihat maklumat tentang pelajar ni. Okey. Untuk lihat perkembangan pelajar ni, kita boleh klik pada pelajar tersebut dan kita boleh nampaklah apa yang telah diberikan tu dia dah hantar ke belum. Okay, contoh ni tu dia ada bagi tahu respon dia apa. Nampaklah ni respon dia apa. Ya sudah. Tugasan satu dia ada komen, kita nampak komen dia apa. Oh, tu dia ada komen dia kata dah siap. So kita balas ni. Ya. Respon. Pelajar kalau nampak respon dia suka sangat lah. Itu memang antara satu yang sangat menarik macam pelajar ya. Kalau kita bagi respon kepada semua pertanyaan yang dia berikan. Okey. Tu test tadi dah turn in juga. Ujian pun dah turn in Okey. Okey, untuk grade pula. Okey, di sini ada makluman tentang setup your grading system. Sebab untuk pemarkahan ni sebenarnya kita boleh tentukan bagaimana untuk kita tetapkan kaedah pemarkahan pelajar. Okey, nanti kita akan bincang pada kelas selanjutnya bagaimana untuk kita setup grading system atau menentukan bagaimana untuk memberi markah kepada pelajar ini. Okey, untuk pelajar, untuk grading ni kita lihat untuk Syamsul yang tadi, okey, ada yang satu dia dah hantar, pretest pun dia dah hantar, yang satu dah hantar, tapi yang pretest tadi ni nampak ya, dia tak ada markah. Sebab tadi masa kita set up dia, kita bagi tahu yang ni adalah ungraded. Sama juga dengan untuk soalan 1 dan 2 ni, ini adalah ungraded. Bila ungraded maknanya dia tak ada markah, hanya ada status. Okey, sini markah dia berapa? Okey, kita tengok sini. Kita kena klik kat sini dan klik kepada view submission. Okay, ini satu kaedah bagaimana kita nak beri markah ya. Selain daripada kaedah kita lihat pada form yang dihantar. Okay, ujian 1. Okay, kita lihat sini tak keluar ya. Tak nampak. Kita lihat pada yang ni pula. View submission. Okay, kalau untuk ini tak boleh nampak ya. Kalau kat sini sebab kita nampak di sini apa file yang dia kongsikan dan kita boleh bagi markah yang sesuai lah kepada kita punya skema yang kita ada lah. Contoh macam ni. Okey, contoh macam ni. Okey, kalau dia hantar macam ni kita nak bagi. Kita ada tunjuk pada skema yang kita terima lah. Cuma untuk form tadi ni saya nampak ada masalah sikit. Kita tak nampak kat sini. Bila kita view submission ni, kita tak nampak form tersebut. Okey, tak nampak form dia.
Okay, tak nampak di situ. Jadi untuk kes macam ini, bagi form tadi ni, pergi kepada ujian 1 yang ni. Okay, pergi kepada ujian 1, klik pada tajuk ini, contoh yang ni. Okay, oleh kerana kita tak boleh direct kat sini tadi, so klik pada form ni tadi dan kita buat secara manual. Okay, klik pada form. Okay, ini form dia. Dan untuk tengok respon yang dihantar, klik kepada edit this form dan klik kepada respon. Okay, kat respon ni kita boleh nampak lah apa respon yang diberi. Okay, yang menghantar ni namanya adalah siapa? Abang Seng Baik ya. Abang Seng Baik, apa tak tahu lagi. Okay, seperti pada individu punya markah, respon individu. Okay, kita cari juga sebagai berkaitan lah. Ini yang sebab tu saya cadangkan untuk kita letakkan tambahan nama, email ataupun butiran tentang pelajar ni supaya kita kena pasti pelajar ini siapa sebenarnya. Okay, contoh sini. Okay, markah dia belum rilis lagi. Okay, markah dia. Okay, yang pertama ni jawapan dia betul. Kedua betul. Tiga betul. Empat. Okay, kita kata boleh markah lah. Okay, masih markah seperti itu. Okay, ni kita review dia punya markah. Kemudian yang seterusnya ni betul. Okey, yang ni lepasan tadi kita kata patut markah sikit ni kan. Okey, cantik. Bukan cantik, boleh markah sikit lah. Lagi 3 markah. Okey, walaupun bukan bahat pun. Kita buat tu contoh saja ya. Okey, ni sampai betul. Ni markah tadi. Ni depan ni kebetulan semua betul. Tembak je betul semua. Hebat. Okey, jadi markah dia adalah 28. 28. Okey, 30 Okey. Okey, ini adalah setting bagi form ni. Okey, ni tadi kita dah tengok setting dia yang kita dah buat tadi ya. Okey, ulang ya. Untuk akaun user biasa ni, iaitu bukan akaun Google Education ataupun Google Enterprise, ada beberapa fungsi yang tak tersedia lah. Antaranya fungsi untuk import markah daripada form. Okay. Jadi untuk Google Form ini, fungsi yang markah ni kita kena key in secara manual ke dalam kita punya kita punya gradebook ni lah. Kita kena buat secara manual. Kekurangan sikit lah. Jadi kat sini markahnya adalah 28/30. Jadi kita kena calculate balik 28/30 ni kalau kepada 100 berapa. Ya, kecuali kalau kita rasa macam susah lah, kita nak pada yang markah lain sikit lah, boleh. Cuma kat sini untuk bahagian sini yang 100% ni kita kena ubah semula, edit. Okay, edit kita punya ujung balik semula. Sebab ini default dia sama ada ungraded ataupun 100%. Okay, dia ada 2 option saja. Jadi kalau kita rasa macam nak ubah sesuai kepada markah yang lain, so sama ada kita ubah apakah point 30 ni kepada 100 ataupun yang di sini yang kita ubah sesuai markah dia kepada markah yang sama dengan dekat ujian ni tadi. Katakanlah saya ambil pendekatan pertama, iaitu ubah kepada 100. Jadi 28
per 30 kalau menggunakan kalkulator, nilainya adalah lebih kurang 93.33. Maknanya kat sini kita kena key in secara manual markah pelajar kita ni tadi. Markah pelajar ni tadi adalah 93.33. Itu. Okay, dan dia draft. Selagi mana kita tak return, maka ini adalah status draft. Okay. Apabila kita klik return, maka pelajar akan tahu, oh markah saya adalah 93.33%. Itu yang markah yang telah dipublishkan. Selagi mana kita tak klik return, maka pelajar tak akan tahu markah dia berapa. Okay. Atau cara kedua, katakanlah kita kata macam lah, kita pada poin 30 lah, itu markah yang full sini. Kita boleh pergi dekat instruction ni tadi, yang satu, kita edit dia. Okay, edit bagian satu ni. Okay, dekat sini, okay, asalnya 100, kita ubah kepada 30. Okay, ubah kepada 30 dan klik save. Ada value point, are you sure? Satu. Okay, so kat sini kita akan nampak ada berubah dah. Ni dah kacau pula, so edit semula. Itu. Okay, ni dah tak dipakai. Kita ambil markah yang terbaru, iaitu 10. Okay, itu dia. So, itu markah pelajar tersebut lah. Okay, kalau kita rasa macam dah okay, kita boleh return kat dia. Okay. Jadi markah-markah pelajar ni tadi, contoh yang tadi ya, katakanlah kita kata markah dia tadi yang contoh ini, kita semut markah dia, atau dia layak dapatnya. So, dia akan berstatus draft selagi mana kita tidak return dia. Tak return. Okay. Kita boleh direct terus dekat bahagian grade ni, masukkan secara manual, ataupun masuk terus itu, masuk dekat kita punya tugasan tersebut, dan lihat senarai pelajar dan update kat sini. Okay. Ini adalah ada beberapa cara untuk kita kemasukan markah pelajar lah. Sama ada kita klik kepada tugasan dan lihat kepada pelajar, senarai pelajar, ataupun kita direct dekat gradebook, nampak pelajar terus dan apa tugasan dia. Dan sini boleh terus update saja, pun tak ada masalah. Ini cuma berhati-hatilah, pastikan anda masukkan markah dengan okay, kalau katakan markah ni dah selesai, kita rasa dah puas hati, baru kita select pelajar yang kita nak return ataupun select all dan klik return. Okay, dah klik return. Okay. Okay, so sini maka dah kalau dah warna hitam ni maknanya dah kita dah hantar lah ni ya, kita dah submit lah atau dah return. Okay, contohnya juga katakan kita nak terus return direct saja, klik sini, klik return. Okay. Okay, jadi ini adalah markah yang telah kita kembalikan kepada pelajar lah. Okay, laporan pelajar pula selepas dia selepas kita dah hantar dia punya markah tadi. Okay. Sebenarnya tak ada perubahan lagi sebab kita belum lagi update paparan markah pelajar ni. Okay, sebab kita belum lagi benarkan untuk pelajar lihat markah dia lah. Sebab kita nampak dalam paparan isyarah tadi ni, dekat bahagian kelas setting ataupun saya kembali ya, kelas asal ni, sebelah kanan ni
ada satu butang dia, yang ni adalah untuk option setting kelas. Okay, katakan ni kelas bahasa Arab, pada setting ni. Okay, setting. Dekat sini, kita boleh update kita punya maklumat kelas lah. Iaitu antaranya kelas detail. Ni, kita boleh masukkan kelas description, 3 option saja. General. Ini adalah contohnya input code, link code dan sebagainya. Stream. Stream ni adalah paparan hadapan. Default setting, kita lihat di sini, student can post and comment. Kalau kita rasa tak mau, kita boleh disable lah. Okay. Class code on stream, show condense. Ini dalam bentuk paparan yang agak padat. Contoh di sini, kita lihat. Paparannya nampak padat sikit lah. Kan? Padat. Okay. Dan grading tadi ni. Selagi mana kita tak paparkan ataupun tak benarkan untuk overall grade ni, mungkin pelajar tak nampak lah. Katakanlah kita settingkan nanti kita akan buat ni. Bagaimana nak kaedah calculation dia punya markah pelajar ni. Adakah no overall grade, adakah ada total point, ataupun adakah method by category. Okay. Bila kita dah setting nanti, kita boleh tetapkan untuk show overall grade to student. Itu saja boleh nampak markah dia. Selagi kita tak tentu ni, kita option paparkan markah, tak akan kelihatan lah. Okay. Maknanya selagi kita tak setting yang tu, pelajar masih tidak ada cara untuk melihat markah selagi segala itu. Okay. Hanya cara manual saja.